الحمد لله الذي أنعم علينا وعليكم بنعمة الإسلام والإيمان، ونسأل أن يثبتنا عليهما ويثبتنا عليهما ويتوفانا عليهما بعد عمر طويل وحال جميل في خير ولطف وعافية. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat Islam dan juga iman. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya mengekalkan kepada kita nikmat Islam dan iman itu di dalam hidup kita dan di dalam barzakh kita dan ketika kita dibangkitkan dalam keadaan demikian. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-Hannan al-Mannan karimul ihsan wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu al-Mustafa min Adnan salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hin wa an. Amma ba'd. Saya bernaik saksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi dan Maha Pemurah, dan saya naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba kepada Allah yang diutus oleh Allah. عندنا في مجلس مبارك من بعد صلاة المغرب استمعنا لكلمات وما ذكرنا فيه من تذكيرات، استمعنا لقصائد ونشائد ونحن نبشر الأرواح، وصلينا العشاء في جماعة، والحمد لله الذي وهبنا هذه المواهب وأكرمنا بهذه العطايا. Kita berhimpun di tempat ini daripada tadi dengan sholat maghrib berjamaah. Lalu kita diperdengarkan beberapa tausiah dan juga nasihat yang menyentuh kepada hati dan perasaan kita, serta diperdengarkan alunan-alunan qasidah untuk memberikan kesegaran kepada hati dan sanubari kita. Lalu kita melakukan sholat berjamaah dan mendengarkan setelah itu salawat kepada baginda Rasulullah. Kesemuanya itu adalah merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. وقد ورد من صلى العشاء بجماعة فات في خدمة الله إلى أن يصبح وكأنما صلى أو كأنما قام نصف الليل. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah maka dia berada di bawah naungan dan jagaan Allah, dan seakan-akan ia telah menghabiskan masa itu setengah malam untuk salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam. وقد صلينا العشاء بجماعة وذكرنا مولانا بعد ذلك بما استمعنا إليه من سيرة الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه وما كان فيها من نشائد وشهر ونثر، وما ذكرنا به الشيخ السيد عبد الحميد الدين الجيلاني نفعنا الله بطول حياته وبارك الله فيه وكثر من أمثاله، وهي نماذج حينما نستمع إليها نزداد أنسا وفرحا وسرورا. Setelah kita melakukan sholat isya berjamaah, kita diperdengarkan akan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta alunan-alunan qasidah yang diperdengarkan untuk kali yang berikutnya untuk memberikan kelegaan dan kesegaran kepada hati dan sanubari kita. Lalu kita diperdengarkan akan nasihat dan tausiah yang disampaikan oleh Syekh Habibuddin Al-Jailani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkatan dengan beliau dan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dan dibanyakkan orang-orang seperti beliau yang menyentuh tentang perkara-perkara yang penting dalam nasihatnya. وحضر المحضر السيد الحبيب حسن بن محمد بن سالم العطاس رضوان الله بطول حياته وغدا بسنغافورة وفد معه جاءوا كلهم ومن حضر من بريطانيا ومن كندا ومن روسيا ومن أنحاء ماليزيا ونحن جئنا من اليمن، كل ذلك فرحة بمولد النبي محمد. Kita pun juga diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehadiran Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Attas yang datang daripada Singapura. Lalu kemudian ramai, semoga Allah memberikan sehat walafiat dan panjang umur serta memberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberadaan beliau. Serta kita dihadiri ramai daripada Indonesia, daripada Kanada dan daripada Tari sendiri. Semua kita datang sendiri ke sini, semua tak ada lain tujuannya kecuali untuk mengungkapkan kegembiraan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكل ذلك استجابة
لدعوة الحاج الشيخ حبيب جزاه الله عنا خير الجزاء، وما أدام الله فيه في هذا المكان من خدمة للدين وخدمة للمسلمين وتعظيما لشعائر الله عز وجل وتعظيما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وارتباطا بالصالحين ومحبة للصالحين والصالحات. وهكذا حينما يوجد الصالحون في أي مكان لابد وأن يخرج منهم الكثير الطيب المبارك. فهنيئا للشيخ حبيب حيث جمع هؤلاء الأحباب على هذه المائدة، المائدة العطرة، مائدة الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أنه إذا كان من أجل نبينا محمد جئنا ووصلنا من أجل رسول الله سيدنا محمد، ويقول الله المصر من أجل النبي، نحن جئنا من أجل النبي وحضرنا من أجل النبي ونصلي على النبي، وكل ذلك محبة في سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. Dan kedatangan kami juga di sini adalah untuk menjawab seruan dan panggilan serta jemputan daripada Bang Haji Tuan Guru Muhammad Hafid bin Selamat yang mengundang kita semua untuk menghadiri tempat ini adalah demi untuk mengungkapkan kegembiraan kepada baginda Rasulullah. Beliau Guru Haji Muhammad Hafid yang telah berkhidmat dengan mengadakan program seperti ini sebagai tanda syiar yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diangkat dan dirafa sebagai tanda kecintaannya juga kepada baginda Rasulullah. Mengadakan acara seperti ini, semuanya yang kita datang ke tempat ini adalah untuk syiar tersebut dan mengungkapkan kepada baginda Rasulullah kegembiraan akan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua datang karena Rasulullah. Kita semua hadir untuk mengungkapkan kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dapat menjadi satu amalan yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن أمس حضرنا تهاني بعد المغرب والصباح كان معنا اجتماع العلماء، كل ذلك مظهر من مظاهر التعاون على البر والتقوى، من مظاهر اهتمامنا بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما وجهنا إليه من كلمة الشيخ حبيب الدين جزاه الله خير من أخلاق نبينا محمد وصفاته التي الأمة اليوم أعظمها تحتاج أن تعود إلى نبيها محمد، فالذي ضاع عليهم رسولهم حيثما وجدوه عادوا إليه فإنهم يجدون كل الخير، ولا تصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقد أثنى الله عليه في كتابه بالخلق العظيم، وهو صاحب الخلق العظيم، وهو القائل وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال الله بوصفه وإنك لعلى خلق عظيم. Semalam saya hadir di tempat ini untuk menghadiri majelis tahlil, dan pagi tadi kita berhimpun dengan para ulama. Keseluruhannya adalah merupakan satu simpul akan suruhan yang disuruh oleh baginda Rasulullah untuk saling menolong di dalam kebaikan dan juga mencegah satu yang lain juga daripada kemungkaran. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disuruh juga oleh baginda Rasulullah, apa yang disebut tadi oleh Syekh Hafizuddin yang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk diteladani dan dihayati oleh umatnya. Sesungguhnya kemurnian, kesucian dan keindahan akhlak itu ada pada pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penawar kepada masalah sosial dan akhlak yang berlaku kepada umat ini. Penawarnya tak ada lain kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat, tidak akan umat ini menjadi baik kecuali dengan keadaan baiknya umat pertama, yaitu umat yang hidup bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sendiri mengungkapkan dan mengisytiharkan tujuan diutusnya beliau itu adalah sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata untuk menyempurnakan akhlak, dan akhlak itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yang maksudnya sesungguhnya engkau itu wahai Rasulullah berada dalam akhlak yang sangat agung. ولهذا إن تأملنا حال ارتباطنا بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، هو أرسله الله إلينا وعبر الله إلينا ومن الله به علينا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي قراءة من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف
من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا رسولنا الذي بعث إلينا ومن الله به علينا وهو بنا رؤوف رحيم. أين موقعه فينا؟ أين موقعه منا؟ فإذا كان الله عز وجل يخاطب الصحابة الكرام من قوله حينما خاطبهم بذلكم الخطاب واعلموا أن فيكم رسول الله. فيكم رسول الله. خطاب من الله لمن؟ للصحابة. قال أهل العلم والمعرفة فيكم في ظرفية لزمان كان فيه رسول الله، لكن القرآن حمال المعاني لا ينحصر في زمان وليس لزمان دون آخر. رسول الله لا يزال فينا يا معشر الأمة. حينما نتأمل كيف عرفنا الصلاة والصيام والزكاة والحج لم نعرفه إلا بسيدنا محمد. هو معلمنا، هو قائدنا، هو دليلنا، هو موجهنا، هو مربينا. فلهذا نتأمل هذا المعنى إلى ما صلينا وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. من علمنا الصلاة؟ نبينا محمد. إن أردنا نزكي كيف نزكي على أي وصف وبأي شروط وأحكام كما علمناها سيدنا محمد. وإن أردنا أن نحج بيت الله الحرام كيف نطوف كيف نسعى كيف نقف كيف نرمي الجبال لا نستطيع أن نعمل شيء إلا كما أدلنا سيدنا محمد. وهو القائل خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وهو لا يزال فينا. نعم هو فينا رسول الله، فينا بالأعمال، فينا بالأقوال، فينا سير من ضاع ومن لم يدرك هذه الأوصاف فهو الضائع. أما رسول الله باقي، أما رسول الله حي، أما رسول الله في واقع حالنا موجود. أين متى غاب عنا في وجهتنا وفي أعمالنا؟ إن أردنا أن نصلي ونذكر ونعمل أي عمل من الصالحات عملناها إلا قدوتنا فيها سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam diutus oleh Allah kepada kita dan untuk kita. Hendaklah seseorang menyadari bahwasanya kedudukan diutusnya baginda Rasulullah untuk kita itu di manakah letak kedudukan Rasulullah pada kita yang Allah menghantarkannya kepada kita. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman yang maksudnya telah datang kepada kamu seorang Rasul bahagian daripada diri kamu min anfusikum. Dalam riwayat yang lain dikatakan min anfusikum, yang amat berharga di antara kamu. Perbezaannya anfusi bahagian daripada kamu, anfasi yang paling berharga di antara kamu. Azizun alaihi ma'anittum, merasa berat kepada dirinya apa saja perkara musibah yang menimpa kepada kamu. Harisun alaikum, amat menginginkan keselamatan untuk kamu, dan juga mempunyai sifat ar-rauf dan juga ar-rahim, sifat kasih sayang kepada kamu. Ini adalah kedudukan Rasulullah yang diutus oleh Allah untuk kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah menggambarkan kedudukan Rasulullah yang diutusnya kepada untuk kita itu dalam firman-Nya, laqad manallahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan minnah, yakni hadiah yang teramat berharga. Siapakah hadiah itu? Adalah seorang Rasul, bahagian daripada kamu, membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa kamu dan mengajarkan kepada kamu Al-Quran dan juga Al-Hikmah. Itu kedudukan yang kedua digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk kita. Lalu di manakah letak Rasulullah yang Allah telah hantarkan beliau itu untuk kita? Allah memberikan gambaran lebih jelas lagi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwasanya di dalam kamu itu ada Rasulullah. Sebahagian pemahaman bila mana dipahami huruf yang ada dalam ayat itu fi, yakni berada di dalam, yang bermakna melihatkan kepada taraf, yakni satu masa, kondisi tertentu, masa tertentu dan kondisi tertentu. Akan tetapi bila mana diperluas makna daripada keberadaan
Rasulullah, ketahuilah di dalam kamu ada Rasulullah, tanpa tempat dan tanpa zaman. Bermakna di setiap tempat dan setiap zaman ada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita ada Rasulullah. Disebabkan oleh kerana kita tak tahu bagaimana nak salat kecuali Rasulullah mengajarkan kepada kita. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Kita disuruh salat macam kita tengok baginda Rasulullah. Salat maknanya Rasulullah sentiasa ada dalam ilmu kita, dalam pengetahuan kita, dalam masalah zakat. Macam manakah kita tahu untuk cara mengeluarkan zakat kecuali Rasulullah yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berzakat. Demikian masalah puasa, demikian masalah haji. Macam mana kita tahu untuk melakukan semua manasik haji, dalam jumrahnya, dalam arafahnya, dalam apa saja manasik haji, kalau bukan Rasulullah yang mengajarkan kepada kita. Dalam hadisnya beliau menyatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah daripada aku manasik haji yang aku ajar kepada kamu. Bermakna ketika pergi ke haji membayangkan bagaimana Rasulullah melakukan, itu juga yang dilakukan oleh para jamaah haji. Berarti Rasulullah sentiasa ada di setiap zaman, di setiap tempat, dengan ajarannya, dengan ilmunya yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu di manakah kedudukan baginda Rasulullah itu setelah digambarkan demikian oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita? Adakah kita telah merasa jauh daripada Rasulullah atau hilang daripada ingatan kita keberadaan Rasulullah, sementara Rasulullah adalah Allah yang Allah menghantarkannya untuk kita dan ada setiap zaman dan setiap tempat. فهو صاحب الخلق العظيم وصاحب المنة العظمى من الملك العظيم وصاحب الرحمة الكبرى من الملك العظيم. ولهذا الله عز وجل قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم. فهو الرحيم بنا صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. نقف هنا عند قوله فاعف عنهم. يقول سيد ابن عمر في هذا المعنى: العفو ما يكون الا بعد الوقوع في الذنب او الوقوع بالخطا. العفو بعد الخطا. واستغفر لهم، هذا ايضا الاستغفار ما يكون الا بعد الوقوع في الذنب. انظر هذا المقام العالي من نبينا محمد نحو اتباعه، وهو صاحب الرحمه العظمى بنا صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فاعف عنهم اي الذين يقعون في الخطا فسامحوا، واستغفر لهم الذين يقعون في الذنب استغفر لهم. مع ذلك كله لا تقليهم، لا تبعدهم، قربهم، حببهم وشاورهم في الامر. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. هذا مظهر الرحمه فينا رسول الله سيدنا محمد، هو الذي الله عز وجل بعثه فينا رحيما بنا. ولهذا هل نفرح او لا نفرح؟ هل نفرح او ما نفرح؟ كتبوا الشعار جزاهم الله خيرا الجنرامي اول ما دخلنا شفنا قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صار الناس يفرحون بما يجمعون من المال والمظاهر والاشكال، لكن اهل الايمان يفرحون بحبيب الرحمن مولى بلال سيدنا محمد. فرحوا برسول الله الذي هو قد عفى عنهم وهو يستغفر لهم وهو إذا أدناهم حتى يشاورهم في الأمر، فهو صاحب الرحمة فينا صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نفرح بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. Beliau juga disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi yang penuh dengan sifat kasih dan sayang. Di dalam Al-Quran Allah menguraikan kasih sayang beliau itu sampai di mana. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang dibacakan sebentar tadi. Maksudnya adalah, maka dengan rahmat Allah itu wahai Rasulullah lidalahum, hendaklah kamu berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu itu wahai Rasulullah kata-katanya kasar, ghalidhal qalbi, hatinya keras, lam faddu min hawlik, mereka itu sahabatmu akan lari, akan menjauhkan diri mereka daripada kamu. Fa'fu anhum,
maafkan mereka itu. Kata Habib Rahman mengatakan, saya mendengar bagaimana Habib menafsirkan tentang ayat itu, kalimat fa'fu anhum, maafkan mereka. Tidak akan dimaafkan seseorang itu kecuali setelah dia berbuat silap lalu dimaafkan. Yang kedua adalah wastaghfir lahum, tak cukup disuruh memberi maaf kepada mereka, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Demikian juga orang tidak akan dimintakan ampun kepada Allah kecuali setelah dia berbuat dosa. Lalu selepas itu orang yang tadi salah dimaafkan, yang berdosa tadi dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah dia dan silaku tidak didoakan dimaafkan? Jangan dekat, menjauhkan daripada aku. Adakah begitu Rasulullah? Wasyawirhum fil amri. Ajak, panggil mereka, dekatkan mereka kepada kamu, ajak mereka bermusyawarah kepada kamu. Jangan sampai kamu menjauhkan mereka daripada kamu. Demikian akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat kasih dan sayang. Ini adalah yang perlu menjadi pegangan kepada kita untuk memaafkan dan juga memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang bersalah. نأتي بخلاصة الأمر في وجهتنا مع حبيب الرحمن سيدنا محمد. محبته واجبة أساس الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه. هكذا قال نبينا محمد. سمع سيدنا عمر قال لا أنت أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين إلا نفس التي بين جنبيه. قال لا يا عمر. قال أهل السير فشاور عمر نفسه، ماذا أنت يا عمر قبل محمد؟ كنت توت وتقع في بعض الأخطاء، لكن لما جاء رسول الله صرت عمر الذي يفرق الشيطان من ظله، فإذا شاور نفسه تراجع وقال يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين ونفس التي بين جنبي. قال الآن يا عمر. قال شراح الحديث الآن تقول إيمانك، وهذا معنى من معاني ودادنا لحبيب الرحمن أصل وأساس في سلكنا الله عز وجل، لأن الله أمرنا بهذا، أمرنا بأن نفرح بنبينا محمد وهو صاحب الرحمة العظمى. قل بفضل الله وبرحمته. من رحمته؟ أليس سيدنا محمد؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نفرح بالرحمة أو ما نفرح؟ نفرح ونستبشر ونظهر هذا الفرح ونبرز هذا الشعار، فرحنا برسول الله سيدنا محمد. ولهذا هناك من المعاني الفرح والارتباط الذين قد وغر في قلوبهم هذا الولاء العظيم الكبير، ذكره السير عن سيدنا ثوبان عليه رضوان الله. رجل من اصحاب النبي محمد عاش مع النبي وادرك رسول الله وعاش مع رسول الله، كان مولى لرسول الله، كان رقيقا فاعتقه النبي صلوات ربي وسلامه عليه حقيقه لرسول الله. فاذا الرجل مع فتره جاء الى رسول الله بعد فتره غاب عنه وقد انحل جسمه واصفر لونه وظهر عليه اثار المرض والضعف والجسد. سأله النبي محمد ما بك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله أحبك، إني أحبك، إنك إذا غاب عني وجهك الصبيح دخلتني قشعريرة وظلمة وقدرة لا تنفرج عني إلا إذا رأيت وجهك يا رسول الله. النبي تعجب من هذا الرجل. قالوا ما هذا؟ قال نعم إني فكرت بعد ذلك إن أنا مت أين منزلتي من منزلتك يا رسول الله؟ كيف تطيب لي جنة أدخلها إن دخلتها كيف تطيب لي لا أرى فيها وجهك يا رسول الله؟ الرجل أدركه حال ما بعد الموت وخاف أنه إن دخل الجنة غير النبي، كيف تطيب له جنة ما يرى فيها النبي؟ فتعجب النبي من أمرك على أهل السير فسكت رسول الله حتى أنزل الله قرآنا يتلى. أنزل الله قوله عز وجل وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. فإذا بالذوقان يبشر بهذه البشارة. وقالوا أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن كانت قصة وقعت حال ثوبان فهي لكل صادق في المحبة للنبي محمد. مقصدك في الولاء والمحبة إن شاء الله يحشر مع النبي محمد. ولهذا قالوا حديث الأعرابي لما دخل النبي يخطب على المنبر قال يا رسول الله متى الساعة؟ أسكته الصحابة اجلس ما يصير يقول السؤال. لما انفرد من الخطبة رسول الله من السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله ما أردت للخير. قال ما عددت لا يا أخي العرب، ماذا معك للساعة؟
قال والله يا رسول الله لما عدت لا كثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ماذا عندك؟ غير أني أحب الله ورسوله. ماذا بشره النبي محمد؟ صلوا على محمد. قال له رسول الله أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال راوي الحديث والله ما فرحت بحديث بعد إسلامي بمثل هذا الحديث. لما؟ قال لأني أحب الله ورسوله وأرجو أن يحشرني الله مع رسوله محمد. Disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kedudukan di hati umatnya yang wajib untuk dicintai, yang tidak sempurna iman seseorang kecuali mencintai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina baginda bersabda dalam hadisnya, beliau bersabda, tidak sempurna iman kamu, kata baginda, sehingga aku lebih dia cintai berbandingkan kepada ayahnya dan juga anaknya serta seluruh manusia. Didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, yang mana beliau itu adalah dahulunya berada dalam satu alam yang jahiliyah, akan tetapi disebabkan oleh kerana Islam yang masuk di dalam hati Sayyidina Umar bin Khattab, yang awalnya dikenali dengan orang yang keras dan kasar, tapi setelah Islam masuk ke dalam hati Sayyidina Umar, hatinya menjadi lembut dan juga penuh dengan kasih sayang, mengungkapkan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, engkau aku cintai lebih daripada ayahku, anakku dan seluruh manusia, kecuali kepada nyawaku sendiri, yang dirinya sendiri. Kata baginda Rasulullah, tak sempurna iman kamu wahai Umar. Maka Sayyidina Umar berfikir dan kemudian bermuhasabah kepada dirinya sendiri. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada ayahku, anakku dan seluruh manusia, termasuk kepada diriku sendiri. Maka dijawab oleh baginda Rasulullah, sekarang baru sempurna iman kamu wahai Umar. Umar yang awalnya dikenali dengan seorang yang kasar dan keras, akan tetapi setelah mendapati hakikat makna kasih kepada baginda Rasulullah, mendapat kedudukan bahwasanya syaitan itu akan cari lorong lain selain lorong yang dilalui oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Demikian keadaan mereka para sahabat di dalam mengungkapkan kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kegembiraan mereka kepada baginda Rasulullah. Salah seorang daripada mereka bernama Thauban, yang merupakan awalnya adalah hamba sahaya yang dibebaskan oleh baginda Rasulullah, datang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan mukanya pucat dan tubuh badannya dalam keadaan gemetar. Lalu baginda ketika melihat kepada Thauban, bertanya akan keadaan Thauban itu, baginda Rasulullah bertanya, apa yang berlaku kepadamu wahai Thauban? Thauban menjawab, ya Rasulullah, kasih sayang aku yang menjadi masalah kepada aku ini. Kasih sayang aku kepadamu itu problem aku sekarang. Kata baginda Rasulullah, apa yang kamu maksudkan? Kata Abu Thauban mengatakan, ya Rasulullah, saya ini bila mana rindukan kepada kamu sekarang ini, saya boleh jumpa kepada kamu bila-bila masa sahaja. Akan tetapi saya teringat satu masa nanti, bila mana sudah meninggal semua, saya meninggal, kamu sudah meninggal, dan kamu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga yang amat tinggi. Saya kalau berada di dalam surga, lalu saya berada di surga yang bawah daripada surga kamu, saya tidak melihat kepada kamu, maka tak boleh saya itu hidup di tempat yang saya tak boleh nak tengok kepada kamu wahai Rasulullah. Walaupun berada di dalam surganya, akan tetapi kecintaannya untuk melihat dan bersama dengan baginda Rasulullah bagi diri Thauban adalah teramat tinggi kedudukan baginda Rasulullah. Baginda pun terdiam waktu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya di dalam Al-Quranul Karim, barang siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasulnya, maka ia akan dihimpunkan oleh Allah bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah daripada kalangan para anbiya, daripada kalangan para siddiqin, daripada kalangan para syuhada, dan juga daripada kalangan para as-salihin.
Demikian kedudukan seseorang yang ingin bersama dengan baginda Rasulullah seperti Sayyidina Thauban, dan itu adalah merupakan, kata Habib Rahman, adalah menunjukkan walaupun kisah itu turunnya ayat disebabkan oleh sebab terkejadian Sayyidina Thauban, akan tetapi hakikatnya adalah bukan khas untuk Sayyidina Thauban, akan tetapi untuk seluruh umat sepanjang zaman yang ingin bersama dengan baginda Rasulullah SAW dengan bermodalkan kasih yang lebih kepada baginda Rasulullah. Dan kemudian yang terakhir kisah disebutkan tadi, seorang badui yang memotong percakapan khutbah Nabi di atas mimbar mengatakan, ya Rasulullah, bilakah hari kiamat itu? As-sahabah menghalau kepada badui itu supaya dia biar baginda Rasulullah habiskan, sempurnakan khutbahnya. Tak baik memotong kepada percakapan khutbah Nabi. Kemudian badui itu pun diam duduk dan tunggu baginda Rasulullah selesai daripada khutbah. Baginda bertanya, siapa tadi yang bertanya kepada aku? Maka badui itu mengatakan, aku bertanya, aku tak ada maksud apa ya Rasulullah kecuali kebaikan, nak jawaban daripada engkau. Maka baginda Rasulullah bertanya, kamu bertanya tentang soalan tadi, apa yang kamu dah persiapkan untuk hari kiamat? Kata badui itu mengatakan, saya tak banyak amal yang saya buat daripada puasa, salat dan lain sebagainya. Sikit yang saya buat, akan tetapi hati saya ini dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Maka baginda Rasulullah memberikan jawaban, kamu akan dihimpunkan nanti di hari kiamat bersama dengan sesiapa yang kamu cintai. Demikian kata baginda Rasulullah. Kata perawi hadis itu mengatakan, demi Allah, tak ada perkara yang lebih saya sukai dan lebih saya ingini setelah saya memeluk kepada agama Islam, melebihi daripada, tidak ada perkara yang lebih menggembirakan saya, melebihi kegembiraan saya kepada hadis ini, yakni ketika diberitakan kabar gembira, orang itu akan bersama, dihimpunkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Saya ini cinta Allah, saya ini cinta kepada Rasulullah, demi agar supaya saya dapat dihimpunkan bersama dengan baginda Rasulullah. Ini adalah hakikat daripada kita menampakkan kegembiraan kerana Rasulullah SAW ingin bersama dengan beliau. نختم كلمتنا بقصة سيدنا بلال عليه رضوان الله، وهي تشعرنا بحقيقة كيف كان الصحابة مع سيدنا محمد، كيف شعورهم نحو النبي، كيف حالهم مع رسول الله. قال أهل السير حينما انتقل رسول الله الذي دخل عليه صلوات الله وأزكى تسليماته، المدينة كثير من الصحابة لم يستطيعوا المقام فيها لأنه كانوا على مشهد ومرأة من النبي، كانوا يجالسونه ويأكلون معه ويشربون معه، فلذلك تكثرت خواطرهم وخرجوا لا رغبة عنها، ولكنهم لا يتحملوا فراق النبي محمد. سيدنا بلال بن أبي رباح هكذا له شر، هاجر إلى الشام، جلس نحو العام وما يقارب من هذا. قال أهل السير فرأى سيدنا بلال بن أبي رباح النبي محمد، رآه في المنام، قال له يا بلال إن هذه الجبوة أما تزورنا؟ قال أهل السير فإذا سيدنا بلال تشتعل عنده طريقة الشوق، اشتاق للنبي محمد وأن يزور النبي محمد في المدينة. فانطلق سيدنا بلال من الشام حتى وصل المدينة ودخل على قبر النبي محمد، وقال بعضهم أنه حينما أدخل على قبر النبي تمرق فوق القبر شوقا إلى النبي محمد كأنه غلبه الحال عليه رضوان الله. قال أهل السير حينما وصل بلال المدينة كان فيها كبار الصحابة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي والحسنين كبار الصحابة موجودين. لما لقيه سيدنا أبو بكر قال يا بلال ألا تؤذن للأذان الذي كنت تسمعنا إياه أيام رسول الله؟ قال له يا أمير المؤمنين أما إني قد آليت على نفسي أن لا أؤذن بعد رسول الله لأحد، فاعذرني، لا أستطيع. فاعتذر سيدنا أبو بكر، طلب منه سيدنا عمر هذا الطلب أيضا فاعتذر. قال أهل السير حتى لقيه الحسنين الكريمين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة، لما أنقاهما سيدنا بلال انجذب إليهما لأنه كان لما كان بين يدي رسول الله وكان إرادة رسول الله لما يقبلهما ويرفعهما على فخذه ويلاعبهما صلوات ربي وسلامه عليه. لما أن أقبل عليه سلم عليه وسيدنا قال يا بلال أما تؤذن الآن التي كنت تسمعنا إياها أيام جدنا محمد؟ قال له سيادة بن بكر بلال قال لو طلب مني هذا أبو بكر وعمر وغيره من الصحابة فاعتذرت إليهم، لكن أنت ماذا أقول لجدكم؟
Maka aku Nabi Muhammad berkata ilaikum amma antuma falima kana bikuma min Rasulillah af'al. Qala al-siyar irtafa'a Bilal ala martafa' lamma hala waqt al-adhan wa sara yu'adhdhin Allahu akbar Allahu akbar. Qala al-siyar sami'ahu alladhina sawtu Bilal fantabahu wa qalu ma hadha as-sawt la bu'ith Rasulullah. هذا الصوت كنا نسمعه أثناء أيام النبي محمد. قال أهل السير فخرجت حتى النساء من المخدرات في البيوت خرجنا يستمعن للصوت ويبكين لأنهن سمعن صوتا كنا يسمعنه أيام النبي محمد. حتى أن قال أهل السير ما رؤية المدينة بعد وفاة رسول الله أحسن من ذلك. هذه مشاعر الصحابة النبي محمد. قالوا فإذا بالرأس على المسجد وصل بلال أشهد أن لا إله إلا الله والناس يبكون ويسمعون الصوت الذي كانوا يسمعونه أيام سيدنا محمد. وما قال أشهد أن بلال محمد عمل قبل الأذان فانطلق في مكانه وأشير عليه رضوان الله. هذه حالة من حالات الصحابة مع النبي محمد. كيف كان مشاعرهم نحو النبي محمد. هكذا كان الشعور عليهم رضوان الله. Pada penghujung ini saya ingin menceritakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang mengungkapkan akan kisah cintanya kepada baginda Rasulullah, Sayyidina Bilal ibn Rabah. Setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai daripada sahabat yang tak dapat lagi untuk duduk lama di kota Madinah disebabkan oleh kerana mereka sentiasa teringat akan memori kenangan mereka bersama dengan baginda Rasulullah di kota Madinah, sehingga ramai daripada mereka yang berhijrah daripada kota Madinah disebabkan oleh kerana tidak dapat mengawal perasaan mereka untuk berada di kota Madinah dengan kenangan manis dan indah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Sayyidina Bilal yang berhijrah ke negeri Syam yang setelah 2 tahun daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal tidak pernah mengunjungi ke kota Madinah, sehingga baginda Rasulullah Bilal bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah di dalam mimpinya, dan baginda bertanya, wahai Bilal, apa ini jauhnya kamu daripada aku, wahai Bilal? Maka Bilal setelah mendengar ucapan itu di dalam mimpinya daripada Rasulullah, keesokan harinya terus bersedia untuk bermusafir menuju ke kota Madinah dan berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan rindu kepada baginda Rasulullah di hadapan kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah itu didatangi ramai oleh para sahabat baginda Rasulullah, termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang menjadi khalifah pada waktu itu, meminta kepada Bilal untuk memandangkan adzan seperti mana di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, mengatakan, saya telah bersumpah untuk tidak adzan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu lagi saya nak adzan. Maka Sayyidina Abu Bakar pun menguzurkan. Kemudian didatangi oleh Sayyidina Umar meminta permintaan yang sama, ditolak oleh Sayyidina Bilal. Lalu datang Al-Hasan wal Husain cucu kepada baginda Rasulullah yang sentiasa disaksikan oleh Bilal bermain bersama dengan Rasulullah, bergurau dengan Rasulullah, dipandu oleh baginda Rasulullah, didukung oleh baginda Rasulullah, yang sentiasa ingatan Bilal melihat kepada 2 orang itu sentiasa berada dengan rapat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Hasan wal Husain datang pun meminta kepada Bilal. Maka kata Bilal, kalau kamu berdua saya tak boleh nak tolak apa yang saya nak kata kepada datuk kamu nanti. Kalau saya tolak permintaan kamu berdua, saya akan buat apa yang kamu minta. Maka dia pun naik ke tempat adzan yang biasa ditempati oleh Bilal, maka memandangkan adzan. Bermula daripada seruan Allahu Akbar yang dilakukan oleh Bilal, maka suara Bilal itu yang sampai kepada seluruh rumah-rumah yang berada di kota Madinah, didengar oleh semua orang yang berada di dalam rumah itu, termasuk
Rasulullah. Setelah 2 tahun tidak didengar, sekarang baru terdengar. Adakah keluar muncul lahir lagi ataupun dibangkitkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata ahli sirah mengatakan tidak pernah di Madinah dilihat dengan banyaknya tangisan air mata setelah wafatnya Rasulullah kecuali pada waktu itu, yaitu ketika Bilal mengumandangkan adzan. Seluruh ahli Madinah menitiskan air mata mengingat kepada ingatan mereka bersama dengan baginda Rasulullah melalui suara Bilal. Maka Bilal yang mengumandangkan adzan, setiap adzan yang dilakukan oleh Bilal itu mengkhusyukkan pendengar daripada ahli Madinah sampai sebutan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal tidak dapat mengawal perasaannya dan kerinduannya kepada baginda Rasulullah, jatuh daripada tempat adzan dan pingsan, sedang dipenuhi dengan tangisan yang begitu luar biasa di kota Madinah. Demikian keadaan sahabat di dalam kerinduannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyidina Bilal yang mempunyai hubung rapat dengan baginda Rasulullah dalam bentuk kasih sayang dan juga cinta kepada baginda Rasulullah. هكذا حال الصحابة وما سعنا إلا أن نطلب من الله أن يكرمنا بما أكرمهم من ذلك الحال، وأن يعطينا ما أعطاهم من ذنوب الأعمال، وأن يكرمنا بكمال الحنان من سيدنا محمد مولى بلال، وأن يربطنا به ربطا لا ينحل في كل حال، لا ينحل في كل فعل وقول ونية وعمل. يكرمنا بكمال المتابعة لسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه في الأقوال والأفعال، ويجازي عنا أهل الجدران شيخ حفيظ وجميعه وكل جماعته ومن حضر ساعته ومن أعانه وكل من بذل له المعروف للحاضرين والزائرين. أجزل اللهم عنا خير الجزاء، واغفر لهم ولمشايخهم العظام ومن سبقونا بالإيمان بسائر أهل لا إله إلا الله، وعد علينا بركات الصالحين فينا سيد عبد القادر الجيلاني، سيد حبيب أحمد بن حسن العطار، وجميع الصالحين والأولياء والمعارفين بالله. أعد علينا من عوائد بركاتهم يا ربنا يا الله. ونتوجه إلى الله في شأن المسلمين، إخوانكم في الشام وعلموا، إخوانكم في كثير من بقاع العالم يؤذون، من لهم هؤلاء ما لهم إلا الله. لابد نشعر بما كان فيه من الحال، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وعلى أمل ما ينبغي أن ندعو الله ونسأله ونطلب لهم ونتوكل الله اللطيف يا لطيف يا لطيف، ونقول يا الله يا الله ويا لطيف ويا لطيف ويا نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم الفرج عن العاجل لهم، ونقول له أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. وقد ذكرناها بالبارحة وفي الصباح، لأنه رأى بعض الصالحين النبي محمد في مثل في الأيام الماضية أو في أيام الفلك الماضية، قال ذلك الرجل الشيخ صالح لما رأى رسول الله شكا له حال الأمة: يا رسول الله تعلم ما حل بأمتك من البلاء والبلاء والفتن والمحن والدماء تسال من المسلمين. قال له أوصاه أن يؤتي كل يوم 10 مرات بهذا الدعاء، فلنحمله لأنفسنا نقول الآن 10 مرات، ونوصي بكل من حضر إذا رجعت من بيتك لا تنسى المسلمين، ادعو لهم على الأقل 10 مرات: أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. قلها من قلبك لعل الله يفرج عنهم، الله يفرج عنهم فرج العاجل. وقولوا جميعا: يا الله 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 يا لطيف 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 يا لطيف. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل. اطلب بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل. اطلب بنا والمسلمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. فرج على المسلمين، واسالك اللهم ان لا تجعله اخر عهد لا منا ولا من هذه الجلسات ولا من هذه المناسبه. اعدها علينا يا حنان يا منان مرات وكرات خيرات والطاف
أعنا على ما يرضيك عنا في كل حال، وارزقنا كمال حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل وحال جميل في خير ولطف وعافية. ونستسمحكم العذر ونسامحونا عليه الحسن يلقي لنا التذكير ويذكرنا بلا اله الا الله، ونسمع منه ان شاء الله ما ينفعنا ولا تنفعنا منه. Orang-orang Islam yang tertimpa musibah seperti beberapa negara yang mereka berada dalam keadaan perang dan sebagainya, kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dan musibah yang menimpa kepada mereka sebagai tanda perhatian akan keadaan kita, akan perhatian kita kepada keadaan mereka. Karena Nabi bersabda tentang golongan aku orang yang tak berat pasal hal orang-orang beriman yang lain yang terkena musibah. Maka dibacakan doa tadi diantaranya adalah Allah wa muslimin sallallahu alaihi salah seorang sahabat yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku akan musibah yang menimpa kepada umat Islam. Maka bagi Rasulullah menyuruhnya untuk membaca zikir tadi sebanyak 10 kali. Kita mudah baca dari zikir tersebut, baik kita baca di sini juga di rumah juga. Biasakan untuk membaca zikir itu sebagai tanda perhatian kita akan keadaan kaum muslimin di timur dan juga di barat.